Wah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Terlebih dahulu tuan-tuan, seperti biasa, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kita. Kita akan sambung tuan-tuan tajuk baru malam ni, iaitu tajuk dia barang jualan sebelum qabat. Apa status barang jualan sebelum kita melakukan proses qabat? Sebelum ni kita dah bincang, dah selesai bulan lepas, iaitu khiyar dan juga pembahagian khiyar. Khiyar dan juga pembahagian khiyar, dan juga penutup tu kita dah bincang juga jenis-jenis jual beli yang ada khiyar ataupun jenis jual beli yang tidak ada khiyar. Kita dah selesai. Baik, sebelum kita nak baca dia punya intro tu tuan-tuan, ataupun perenggan pertama tu, saya ulang sekali lagi kita punya tajuk ni, sebab kita dah lama tinggal tuan-tuan, takut lupa dia punya qabat perma ni. Tajuk yang kita nak bincang, nama dia ialah qabdun ataupun qabat. Satu istilah di dalam muamalah, satu istilah di dalam sistem jual beli. Dan istilah ni tuan dah pupus hari ni. Istilah pun dah pupus, praktis pun juga dah hampir pupus. Jadi kita kena kembalikan balik sistem syariat ini dengan cara kita belajar dan juga kita beramal. Jadi qabat ni tuan, bahasa mudahnya ialah merujuk kepada perbuatan, pindah milik melalui perbuatan. Pindah milik melalui perbuatan. Jadi pindah milik ini dia ada dua proses. Kita tahu jual beli ini satu akad, satu kontrak yang disyariatkan dalam sistem jual beli untuk berlakunya pindah milik. Jadi ada syariat yang Allah peruntukkan bagaimana cara untuk pindah milik daripada milik A kepada milik B. Jadi Islam ini dia menurunkan tata cara untuk pindah milik harta. Jadi zaman jahiliah tuan, dia tidak ada sistem pindah milik ini. Sebab tu panggil jahiliah. Bukan jahiliah tidak ada sistem perniagaan, dia lebih hebat, lebih rancak daripada kita. Bahkan sebelum Nabi ada tubuhkan ataupun Nabi bina pasar di Masjid Nabawi itu, pasar raya yang dimiliki oleh Yahudi adalah pasar raya yang hebat dan besar, lebih daripada 20 jenis pasar raya yang dimiliki oleh Yahudi di Madinah. Nak cerita tuan-tuan, sistem ekonomi mereka sangat rancak. Tetapi apabila Nabi tuan-tuan menguasai Madinah, Nabi pertama sekali Nabi buat ialah sistem ibadat, iaitu Nabi bina masjid. Dan yang kedua tuan-tuan, Nabi nak tunjuk kedua-dua bidang ini sama penting, yang tak boleh kita skip. Yang kedua, Nabi bina pasar di depan Masjid Nabawi.
Pasar itu supaya sistem ekonomi para sahabat berlaku selepas daripada sistem ibadat. Lepas solat tuan-tuan turun masjid, pasar berada di hadapan masjid. Walaupun awalnya tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, awalnya Nabi terpaksa bina pasar kecil menumpan pasar besar Yahudi. Tetapi strategisnya Nabi, cara dia menguasai, Nabi ni dia pakar strategis dan ekonomi. Cara dia menguasai ekonomi Madinah, daripada kecil pasar sehinggalah Yahudi terpaksa menjual keseluruhan pasaraya besar itu jadi milik Nabi. Baik itu tuan-tuan, sejarah kalau kita baca sirah, Nabi boleh buka pasar besar hampir 20. Ada setengah kitab menyatakan lebih daripada 14 pasar besar Nabi buka zaman Nabi memerintah Madinah. Jadi kerancakan ekonomi sebelum Nabi buat, ya, tak dinafikan, sangat pesat perkembangan ekonomi Yahudi. Tetapi apa beza dengan Nabi selepas Nabi buat pasar baru? Bezanya adalah sistem. Bukan dari sudut kita kata orang Yahudi dulu sebelum Nabi menguasai Madinah, ekonomi mereka mundur. Tidak. Ekonomi Yahudi juga rancang sebelum Nabi ambil alih. Tapi bezanya ialah Yahudi tidak mengikut sistem yang diturunkan oleh wahyu. Dia tidak ada panduan wahyu. Jadi dia main menjual, jual beli rancang. Sama dengan kita. Hari ni tu kan orang tak membeli. Tetapi panduan jual beli itu tidak mengikut panduan syarak. Main hulur duit, ambil barang. Zaman Yahudi dulu pun macam tu juga. Ada yang tidak ada riba, ada yang riba. Jadi kita jangan tengok haram tuan-tuan nampak pada transaksi riba sahaja. Tidak. Bahkan kalau jual beli yang tidak memenuhi sistem yang diperuntukkan, maka hukum juga sama. Jadi pertukaran yang haram. Baik. Ada dua tuan-tuan, untuk pastikan berlakunya harta pemilikan ini. Jadi proses akad pemilikan dia banyak. Kita bincang hari ini satu dulu, iaitu akad jual beli. Jual beli ni tuan-tuan sebahagian ataupun salah satu daripada akad pemilikan. Nanti kita akan belajar akad lain, banyak, hibah, sedekah, hadiah, pinjam. Okey. Jadi untuk pastikan bertukarnya milik, berpindahnya milik harta daripada beras, penjual nak jadi beras kita, kuih penjual nak menjadi kuih kita, dia mesti melalui dua proses dalam mazhab kita. Agak detail tu kan, mazhab lain satu cukup. Proses pertama, dia mesti melalui transaksi jual beli, ataupun kita panggil akad jual beli, yang mesti memenuhi syarat yang kita dah belajar. Ada 16 syarat jual beli untuk pastikan transaksi kita itu sah. Dah settle, kita belajar. Yang kedua tuan-tuan, proses yang kedua mesti melalui proses terakhir. Nama dia ialah qabat. Qabat tu apa dia? Qabat itu ialah dia panggil proses pindah milik dengan perbuatan. Kalau akad, proses pindah milik dengan perkataan. Betul perlu kita kata saya jual, pembeli kata saya beli. Adakah terus jadi milik? Belum. Itu baru milik, belum sempurna. Jadi mazhab kita tuan nak menyempurnakan proses pemilikan itu mesti diikuti dengan perbuatan. Bukan sahaja perkataan, bukan sahaja saya beli, tak memadai. Mesti diikuti dengan perbuatan. Apa dia perbuatan itu? Yang kita panggil dalam terma muamalah qabdun ataupun qabat. Itulah dia qabat. Kalau tanya qabat tu apa dia? Memanglah bahasa luah pegang, itu luah. Ada yang tak perlu pegang pun dipanggil qabat juga. Sebab tu takrif qabat menurut syarak ialah pindah milik dengan perbuatan. Bagaimana cara buatnya? Itu kita nak belajar. Tapi malam ni tuan bukan kita nak belajar cara qabat, bukan. Malam ni kita nak bincang hukum barang yang tidak diqabat.
Itu yang kita nak bincang. Cuma takut kita dah terlupa, kita panggil apa, ulang balik tuan-puan qobat itu. Nanti kita sebut qobat tuan-puan pening apa dia qobat ni. Dan ini syok sendiri kita je duk sebut qobat tuan-puan. Jadi cara qobat ni tuan-puan, macam mana cara? Okey, cara dia kita ulang balik. Harta ni tuan-puan diterbah kepada dua. Dalam sistem muamalat mazhab Syafi'i, harta ini ada dua. Pertamanya dipanggil harta yang boleh pindah ataupun harta yang boleh alih. Dalam bahasa muamalat kontemporari dia panggil harta boleh alih. Dalam bahasa Arab tuan-puan terma carak dia panggil mangkul. Dia panggil harta yang mangkul, yang boleh pindah, boleh alih. Mana contoh dia? Banyak. Contoh dia nya kereta, barang makanan ke barang apa saja yang boleh alih. Yang kedua tuan-puan, nama dia lah harta yang tidak boleh alih ataupun harta yang tidak boleh pindah. Mana harta yang tidak boleh pindah? Seperti aset, seperti tanah, kebun ladang tu tuan-puan, tu dia panggil harta yang tak boleh pindah, tak boleh alih. Bukan mudah untuk kita gerakkan dia, tak boleh. Ada cara untuk qobatnya. Apa nama ni, rumah bangunan, tanah ni tuan-puan, ini contoh harta yang tak boleh alih. Kalau kita tengok kitab kontemporari, muamalat moden, dia menggunakan harta yang tidak boleh alih. Okey, cara qobat dia tu pun macam mana? Tengok pertama dulu, harta boleh alih. Harta boleh alih ataupun harta boleh pindah ni tuan-puan, dia ada dua. Ada harta, ada yang berat, yang tak boleh nak gerak, tak boleh nak pindah dengan mudah. Ada yang ringan, yang boleh pindah dengan mudah. Tak sama qobat dia. Kalaulah barang itu berat, tapi dia kategori boleh alih, dia berat, maka syarat dia, ini syarat qobat. Kena tahu syarat qobat supaya kita akad jual beli kena berlaku qobat. Tak berlaku qobat, tak milik sempurna, tak boleh jual beli. Itu hukum kita nak bincang malam ni. Boleh tak jual barang belum qobat? Itu kita nak bincang malam ni. Kalau berlaku kerosakan belum qobat, apa hukum dia? Siapa nak bertanggungjawab? Dia belum qobat, barang tu dah rosak. Duduk depan cashier, barang tu dah rosak, ataupun cashier yang rosakkan barang, kita dah bayar siap tapi belum ambil. Siapa yang bertanggungjawab? Itu hukum yang kita nak bincang malam ni. Tapi kena tahu dulu qobat tu macam mana. Kalau barang tu berat tuan-puan, syarat qobat mesti bergerak. Kenderaan berat mesti bergerak. Cara nak gerakkan tak kisah macam mana, tapi syarat mesti bergerak walaupun sedikit. Syarat mesti bergerak walaupun sedikit. Kenapa? Kerana gerakan itu dianggap sebagai prasyarat untuk kita milik sempurna. Kalau kenderaan tuan-puan walaupun bergerak, tayar sikit saja bergerak, dikira qobat milik kita. Cuma kena parking, kena minta izin lah, sebab dah jadi milik kita. Sebab tu orang muda-muda hari ni tuan-puan pergi di panggil apa, di kalau owner kan, tak kisah sama je, pergi di owner ataupun pergi di syarikat. Tak kisahlah syarikat tu sama ada ngasil sesame pun sama saja. Apabila kita dah bayar dan kita nak bawa balik, kita naik kenderaan bergerak sedikit, kemudian kita nak parking, mesti minta izin. Kerana itu tanah milik mereka, bukan tanah kita. Ya, di penjual, tanah itu tanah penjual. Islam menetapkan hukum yang rigid. Kita dah jadi milik kita. Sebelum kita akad jual beli, milik dia, tak apa, dalam tanah dia, tak apa, di depan tangga dia. Ini kita dah bayar, kita naik, lepas naik turun balik, dah jadi milik kita. Ya, sebab kita dah gerak dah kereta tu. Maka kalau nak parking tu pun wajib minta izin, kerana ini harta, bukan tanah kita.
Kita mudah aja, takkan tak boleh kita nak sembah ni. Iyalah, sembah lain. Ni nak parking dalam kenderaan kita dah jadi milik kita. Kena minta lah. Kita dah terbiasa jangan minta tu parking ikut dam. Tengok nampak ruang kosong mana? Parking. Depan rumah orang ke tak depan rumah orang ke, bedah ikut dam aja. Dia main hantam aja. Ni kosong, boleh parking? Ya, boleh parking. Harta siapa? Kosong ni. Tu je kita. Kosong ni boleh parking. Memang parking boleh. Harta siapa? Kita kurang aware tuan. Kesedaran berkaitan nak pemilikan harta orang sudah makin berkurang. Nak parking mudah-mudah, nak guna harta orang mudah-mudah. Tengok selipar, bedah je selipar siapa. 2 minit je. Yang dia tak boleh pandangan dia, bawa balik rumah. Itu kena minta. Yang tak boleh bagi pandangan dia, ambil bedal, tak hantar-hantar. Itu curi. Itu tarikh curi dalam mindah dia. Tapi sekadar nak guna 2 minit, nak guna selipar orang 3 minit masuk tandas, tak perlu minta izin. Itu sebenarnya pencuri senyap. Ramai pencuri senyap di surau. Pencuri senyap di masjid. Dia mencuri. Memang pencuri dipanggil senyap. Tuan-tuan, tarikh, kalau kita tengok tarikh mencuri, kita belum masuk lagi. Kalau panjang umur, ada bertemu dengan takrif mencuri, tajuk dia tuan-tuan. Takrif mencuri, takrif merompak, takrif menyamun. Rompak, samun, curi, rampas. 4 istilah, 1 hukum. Tapi nisbah berbeza. Mengambil harta orang tanpa izin, secara sembunyi, umumnya begitu. Dia detail sikit lagi lah. Tapi umumnya ambil harta orang tanpa izin secara senyap, tanpa tuan dia tahu, itulah mencuri. Itu secara umumnya. Kalau kita ambil tanpa izin harta orang secara terbuka, tanpa paksa, itu tanpa kekerasan, itu dipanggil merampas. Rampas. Tuan duk tengok kita duduk bedal silpa dia, nak pergi tandas. Tuan pun tak gamak lah. Oi, silpa saya tu. Tak gamak. Tapi izin, belum izin. Dia tak izin pun. Itu dipanggil merampas. Merampas sama, guna kekerasan. Dia duk pakai tu, kita pergi rampas. Oi, selipar sekejap. Melawak kawan. Tolak kawan, main selipar kat aku sekejap. Itu merompak. Sama hukum dia. Cuma nisbah sedikit je. Rompak, rampas, curi. 3 tu tuan sama hukum dia. Kita dah ingat curi ni, tak hantar. Curi lah juga tu walaupun 2 minit. Begitu juga parking. Kita dah walaupun lepas jual beli qobat, kita tak turun balik. Memang dah qobat siap dah jadi milik kita. Apabila bergerak saja kenderaan jadi milik kita, kena minta izin untuk parking balik. Minta pinjam tempat. Itu bahasa lamanya. Minta izin guna. Bahasa kita. Kenapa? Ini bukan harta kita. Sebab itu tuan-puan, kalau kita tahu, aware dengan sistem muamalah ini, kita tak bermudah-mudah dan isu harta. Kita tak akan mudah nak parking ikut dan tak akan mudah parking tepi rumah orang tanpa izin. Dah lah parking depan tepi kawasan rumah orang, belok kereta dia 2 kali haram. Parking tak izin 1 haram. Belok kenderaan dia menyusahkan dia 2 kali haram. Modal dia jangan belajar. Tu je. Modal nak buat haram sangat simple. It's very simple. Modal dia apa? Jangan belajar. Tu je. Habis. Okey, satu syarat dia. Yang kedua tuan-puan, kalau barang tu ringan, barang ringan tak disyaratkan gerak. Kalau barang ringan, tuan-puan beli gula, tuan-puan beli roti, kuih, muih, roti dan sebagainya, adakah kena gerakkan? Tak syarat gerak. Syarat dia dari penjual meletakkan tempat itu, walaupun dia tak hulur depan kita. Kalau hulur depan kita, dah kira qobat. Kalau dia tak hulur depan kita, kita boleh dah ambil. Sampai dah kita nak ambil depan cashier, sampai barang itu ringan, ya, dikira qobat kerana barang itu ringan, boleh diangkat, mampu kita angkat. Itu syarat qobat barang ringan, settle. Satu lagi tuan-puan, kategori yang kedua, barang itu ghair manqul, tidak boleh alih. Ladang, kebun, tanah, rumah, bangunan, cara dia tuan-puan, kosongkan tempat tersebut
dan biarkan dia ataupun kita kosong daripada barang kita, barang milik kita, dan kita benarkan dia masuk bila-bila. Yang keduanya, yang pertamanya serah kunci, yang pertama kosongkan, dan yang keduanya serah kunci. Tapi kalau serah kunci tanpa kosong, tak qabak. Dia kena dua ni. Pertama serah kunci, penyerahan kunci itu, yang keduanya kosongkan barang-barang milik kita. Itu qabak rumah, ladang dan sebagainya. Settle. Kita nak tengok tuan bagaimana hukum yang barang yang tidak diqabak dalam mazhab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kedudukan barang jualan, kedudukan barang jualan sebelum diterima dalam kurungan tuan qabak, sebelum diterima dalam kurungan tu qabak oleh pembeli adalah dalam tanggungan. Maksud tanggungan ni dalam tanggungjawab dan akuan, sama, dan tu dipanggil atau tafsir. Dan akuan ini dan dalam tanggungjawab penjual. Ini kena faham tu apa maksud tanggungjawab. Dia tak detailkan di sini. Apa maksud tanggungjawab? Jadi kedudukan barang sebelum diqabak tuan. Contoh kita jual barang, pembeli belum ambil. Pembeli belum ambil. Hukum dia kita tahu tak boleh dijual beli. Jangan kita jual barang diqabak, tak boleh. Nak bincang ni tuan-tuan, penggan pertama dia nak cerita status tanggungjawab siapa. Jadi tanggungjawab penjual. Tanggungjawab penjual. Kita tak faham dulu tanggungjawab. Kita akan detail apa maksud tanggungjawab. Cuma sebelum tu tuan-tuan, kita tahu hukum menjual barang belum qabak tidak sah dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab lain boleh. Tu dia beza mazhab. Mazhab Maliki dibenarkan. Tapi mazhab kita tuan-tuan, kalau contoh tuan-tuan jual barang, jual kenderaan, kita dah bayar, dah hijab qabul, bayar, belum ambil, kenderaan duduk di rumah penjual, belum ambil lagi. Tak apalah, minggu depan aku ambil, ataupun besok aku ambil. Besok itu tiba-tiba kawan kita berkenan dengan motor yang kita beli daripada kawan kita. Kita kata, ambillah, aku jual, aku dah beli, dah bayar dah, mau pergi ambil di rumah sekian-sekian dengan harga sekian-sekian. Dia pun pergi ambil, bayar kat kita, pergi ambil tanpa kita qabak terlebih dahulu. Tidak sah status jual beli tersebut. Masih milik kita, apa nama dia, motor tersebut bukan milik kita yang sempurna. Tak boleh jual selagi tak milik sempurna. Kita dah bayar, ya, milik kita, tapi belum sempurna. Nak sempurna kena qabak, kena pindah milik melalui perbuatan, kena pegang dulu, kena gerakkan dulu, barulah tumpan rumah kawan kita. Aku dah qabak, aku parking, minta izin parking rumah kau dulu, besok aku datang ambil. Tu boleh jual kat siapa-siapa, sebab kita dah qabak. Baik, apa maksud tanggungan tuan-tuan? Kedudukan barang jualan sebelum diterima oleh pembeli adalah dalam tanggungan penjual, dalam tanggungjawab penjual. Maksud tanggungjawab di sini bukan bermakna barang rosak di tangan penjual wajib penjual ganti, bukan makna macam tu. Ini dia perlu murah tuan. Sebab ada makna tanggungjawab itu dengan makna dia panggil wajib ganti. Ada tanggungjawab dengan makna wajib ganti. Berlaku kerosakan, wajib pembayar penjual ganti. Itu lain. Itu dia panggil aqdun, dia panggil dhamanud dain dalam bahasa syarak. Di sini bukan merujuk kepada dhamanud din, tapi di sini merujuk kepada dhamanun aqdi. Tu. Di sini merujuk kepada apa tuan-tuan? Di sini merujuk kepada sekiranya barang jualan sebelum qabak oleh pembeli, sebelum diqabak oleh pembeli itu rosak, maka terbatal akad jual beli tersebut. Batal akad jual beli.
Itu dipanggil dhamanun aqdi, jaminan dalam akad. Itu terma dia. Dhamanun aqdi satu terma, dhamanud dain satu terma. Maka di sini bukan dhamanud dain, bukan bermakna tumpan kita bayar barang sekian-sekian. Contoh kita beli kuih, 10 biji kuih itu berada di tangan penjual, kita dah bayar, tapi belum kita ambil, tiba-tiba berlaku kerosakan. Kita belum ambil, rosak kuih tadi, ataupun kuih itu tak rosak tapi dibedal oleh penjual. Aku ingat lah, dia kata dah tak ambil. Aku ingat dia kata kau nak datang ambil, tak ambil aku makan. Adakah wajib dia ganti? Bukan makna dia merosakkan barang itu dia wajib ganti, ataupun barang itu rosak dia wajib ganti. Tidak. Walaupun dia dah bayar, tapi dengan makna terbatal akad. Apabila terbatal akad, kalau pembeli dah bayar, kena bayar balik bagi balik duit, sebab dia terpasah akad tersebut. Itu maksud di sini tanggungan dan pengakuan penjual, bukan makna dhamanun dain. Okey, contoh pertama kita ulang balik depan. Contoh pertama yang kata berlaku kerosakan barang sebelum terima. Siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab yang penjual. Tanggungjawab di sini bukan makna tanggungjawab nak kena ganti, bukan. Tanggungjawab di sini dengan makna terbatal. Tak dikira jual beli. Apabila berlaku kerosakan, tak dikira jual beli. Walaupun proses jual beli dah berlaku, maka kena pulangkan balik duit. Kalau penjual dah ambil duit, barang dia belum bagi dekat pembeli dah bayar duit, maka dia kena hantar balik duit. Kalaulah pembeli belum bayar duit, tak wajib dia bayar duit. Kenapa? Kerana barang itu dah lesap, barang itu dah rosak, dikira terbatal akad. Itu maksud tanggungjawab penjual. Contoh dia macam contoh tadi kuih kan, boleh apa saja contoh, tak kisah. Contoh kita kata Zaid ataupun Amri, dia jual motor dia, dia jual motor dekat Banyu. Dia jual motor dekat Banyu sebanyak 5K. Sebelum Abayuk qabak, motor itu contoh dia rosak. Itu contoh jalan kepanan. Kalau motor sama je, nak lesap ke sama je. Lesap dia lah bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab dia. Kalaulah rosak, terbakar, apa status? Terbatal akad jual beli. Walaupun Abayuk dah bayar 5K ke Am, apabila benda tu belum diqabat, motor Abayuk belum ambil daripada Am, maka berlaku kerosakan, motor tadi hilang, terbakar, tak kisahlah apa pun, tak sempat tuntut, maka terbatal akad jual beli. Apabila terbatal akad jual beli, kesannya apa? Kesannya duit yang telah dibayar mesti pulangkan balik. Dia bukan dikira ganti, tak. Ganti itu hutang, ini tak dikira hutang. Bukan dhamanud dain, bukan ganti rugi hutang. Kalau ganti rugi hutang dikira qabat itu. Ini tak, belum qabat, dikira terpasah akad. Okey, saya terangkan itu contoh. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, sekalipun pembeli berkata, sekalipun ni ghayah, walaupun dia cakap, tak dikira, tak ambil kira cakap dia ni. Walaupun pembeli cakap, tak apalah, barang tu lepas daripada tanggungan anda, jadi tak menjadi tanggungjawab kamu, dia cakap kepada penjual. Tak dikira cakap dia tu, kerana syarat peruntukan, kira peruntukan syarat. Tiada terlepas juga. Tu jawab dia. Jawab bagi ghayah tadi. Sekalipun pembeli cakap, tak apalah, barang tu lepas daripada tanggungan anda, tak menjadi tanggungjawabmu, tak perlu tanggungjawab pun, tetap dia tanggungjawab.
tiada terlepas juga, tak terlepas dengan cakap pembeli. Maknanya dikira peruntukan, tak dikira cakap pembeli. Pembeli kata tak apalah, aku tak apa pun, apa-apa berlaku, engkau tak bertanggungjawab. Tak dikira. Kerana peruntukan ada. Habis. Yang demikian tercancel lah. Ini hukum dia. Yang kata tanggungan tu, tanggungjawab tu, yang demikian tercancel lah jual beli itu dengan binasa mabit. Dengan rosaknya mabit ni tuan-tuan dalam tanggungan penjual itu, maka terpasahlah jual beli itu. Ataupun atau ni atau pada kata binasa. Barang dia rosak, terbatal akad. Ataupun bukan rosak, atau dibinasakan oleh penjual. Ataupun dibinasakan oleh penjual. Dibinasakan oleh penjual macam mana? Sama juga hukum dia, batal akad jual beli dengan dibinasakan barang jualan tersebut oleh penjual sendiri, penjual yang merosakkan sendiri. Macam mana contoh dia? Tadi pembeli tu dia beli kuih daripada penjual, sebelum qada penjual tu makan. Tu dia panggil penjual yang merosakkan barang itu. Adakah penjual kena ganti? Tak perlu. Tercancel atau tercancel jual beli itu, dikira dia tak jual. Apabila kira dia tak jual, maka dia kena bagi balik, pulangkan balik duit yang kalaulah pembeli dah bayar. Jadi hukumnya tuan-tuan mudah nak faham cara detail saja. Nak tahu yang pulang balik tu ganti rugi ke ataupun tak, bukan ganti rugi. Sebab ini bukan dhamanun dain, tapi ini dhamanun aqdi. Ini tanggungjawab dalam akad, bukan tanggungjawab hutang. Kalau tanggungjawab hutang dia kena ganti rugi. Okey, tu contoh. Habis. Tengok muka surat sebelah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Pihak pembeli boleh khiyar, jadi sabit khiyar. Pihak pembeli boleh khiyar ataupun sabit khiyar. Nak khiyar ni macam sebelum kita bincang macam sebelum ni lah, sama ada dia nak cancel ataupun dia nak teruskan akad. Jika ada cacat dalam masa itu, masa belum qada, jika ada cacat barang tu semasa belum qada, dia boleh khiyar. Dia belum qada lagi, dia tengok barang tu ada cacat, dia boleh khiyar. Sama ada cacat tu cacat sendiri ataupun cacat sebelumlah, tak kisah. Ataupun dicacatkan oleh penjual, cacat sendiri ataupun dirosakkan oleh penjual, sama, dia boleh khiyar. Ataupun oleh orang lain, ataupun dirosakkan oleh orang lain. Oleh orang lain ni orang yang asing, orang yang asing daripada akad tu, bukan penjual, bukan pembeli lah, dirosak tu. Tak kisahlah siapa pun, asalkan bukan penjual yang rosakkan. Contohnya yang kuih itu siapa yang makan, bukan penjual yang makan, kawan dia yang makan. Mana kuih itu dirosakkan oleh orang lain, tetap boleh cancel. Habis. Ketika itu tercancel lah jual belinya. Baik, sikit lagi tu Pak. Yang ni semua mudah saja kita ekspreskan tu Pak. Yang paling penting yang kita nak tahu ialah status jual beli yang tidak qada itu, hukum jual beli yang tidak sah, dan kalau berlaku kerosakan menjadi tanggungjawab penjual. Itu je penting, poin dia. Yang lain simple. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sama juga hukumnya seperti cincin. Ni dia nak jelas dia. Sama juga hukumnya seperti cincin jatuh ke dalam sungai atau ke dalam laut yang tak dapat hendak diambil lagi, dan seperti burung liar terlepas dari tangan atau dari sangkar, tetapi sekiranya boleh dapat balik, tiadalah diluluskan cancel. Jadi yang boleh khiyar ni, ni nak cerita sama juga ni, begitu juga hukum sabit khiyar.
Isu-isu ni dia cerita sabit khiyar, boleh juga khiyar. Kalaulah nak khiyar, nak cancel jual beli, cincin jatuh ke dalam sungai, lepas akad jual beli, cincin jatuh dalam sungai, boleh dah nak khiyar, cancel jual beli, boleh. Ataupun ke dalam laut, boleh. Sebaliknya, jika pembeli itu sendiri yang membinasakan barang jualan, ini pembeli, tadi penjual yang rosakkan barang jualan, dikira panggil apa? Dikira cancel, maksudnya dikira terbatal akad. Apabila dia jual, akad baik, walaupun duit dah dia terima, belum pembeli ambil barang tersebut, tiba-tiba barang itu rosak di tangannya, hukum dia terbatal, kena panggil apa? Pulang balik duit tersebut, terbatal. Ini pula sebaliknya, yang merosakkan barang tersebut bukan penjual, pembeli. Sebaliknya, jika pembeli itu sendiri yang membinasa, yakni merosakkan barang jualan dengan tiada sebenar. Tiada sebenar ni tiada dibenarkan oleh syarak. Itu tiada sebenar. Itu dipanggil tiada dibenarkan oleh syarak. Apa hukum dia? Maka dikira qadha. Kalaulah dia tumpang, contohnya kuih dia bayar, lepas tu tunggu dimakan, maka perbuatan makan kuih yang dibayar itu dikira qadha. Dikira qadha. Tak boleh dia kata apa nama ni, kena cancel lah jual beli. Sebab apa? Sebab kuih dah tak dan saya pegang apa lagi, dah ngap kan. Qadha ni dia duk faham pegang saja. Lepas tu qadha tuan-puan bukan boleh dipahami secara literal, secara bahasa saja, tapi dipahami secara syarak. Syarak ini dia bukan makna pegang. Syarak ni dipanggil pindah milik dengan perubatan. Tak pegang pun tak apa. Itu dikira qadha. Maksudnya dikira diterima oleh pembeli. Jadi pembeli itu dikira dia wajib, dikira qadha. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia detail sikit tuan. Kalaulah dirosakkan oleh pembeli sendiri, walaupun pembeli tak tahu pun yang kata kuih tu kuih dia, tetap dia wajib bayar. Macam mana contoh? Contoh tuan-puan, dia beli kuih. Berapa harga kuih ni? Okey, 5 biji ni harga RM3. Dia beli. Dia letak kuih, dia tak qadha lagi. Tiba-tiba duk sembang dengan penjual pun buat keluar minuman, buat keluar makan. Dia kata sembang dulu, kita makan dulu kuih ni. Dia pun dah, penjual hulu kuih pun dah siap, pun dah pinggan. Amboi hias pun dah pinggan, buat keluar air teh. Sambil duk menyembang di kedai kopi Parlimen. Makanlah kuih yang dikeluhulur oleh penjual itu. Lepas makan siap, penjual kata, aku hulur tadi, yang engkau bayar tadi dikira milik dia. Sebab apa? Walaupun dia tak pasang, dia kata aku ingat kuih baru. Tak, aku ambil kuih yang engkau bayar tadi lah. Dia tak pegang lagi kuih tu, dah tak qadha lagi kuih tu. Jadi dia makan itu dikira qadha, walaupun dia tak tahu. Walaupun dia ingatkan buat kuih sama, dia ingatkan kuih yang baru. Ingat penjual ambil kuih baru, kita seronok lah. Rupanya dia guna hak kita bayar, dikira qadha juga. Tuan, walaupun dia tak tahu. Wajib, pembeli wajib bayar. Kalau penjual tak bayar lagi, wajib pembeli bayar. Dia dah akad siap. Kita dah bincang dulu kenapa dikira milik dia walaupun dia tak tahu. Jadi dikira milik dia walaupun dia tak tahu, kerana tak tahu. Yang syarat apa tuan? Syarat dia milik walaupun dia tak tahu. Milik itu.
Baik, sikit lagi tuan. Sebaliknya habis Nascaya, itu jawab bagi jika. Jika pembeli itu sendiri yang merosakkan barang jualan dengan tiada sebenar, tidak dibenarkan oleh syarak, nascaya dihukumkan ia telah qabak. Jadi qabak. Dan jika dengan sebenar, kalau sebenar macam mana? Kalau dibenarkan, sebenar ni kalau dibenarkan oleh syarak, tak dikira qabak. Tu. Kalaulah cara yang dia buat merosakkan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, tuan-tuan, dikira dia qabak barang tersebut, dikira milik dia barang itu. Tapi kalaulah cara yang dia rosakkan itu tidak dibenarkan, dan jika dengan sebenar, dan jika dengan sebenar maksudnya jika dirosakkan itu dibenarkan oleh syarak, memang syarak kira rosak dia itu, adakah dikira qabak? Tidak dikira qabak. Mana contoh dia? Seperti ni. Dan jika dengan sebenar, mana contoh sebenar? Seperti membinasakan binatang yang menyerang. Seperti membinasakan binatang menyerang. Macam mana membinasakan binatang menyerang? Dia panggil sial. Dalam bab sial, bukan S-I-A-L tu sial. Ni sad. Sial. Sad. Sial ni merosakkan binatang ataupun merosak ataupun menyakiti, bahasa umumnya merosaklah, merosakkan binatang yang menyerang dirinya. Dia terpaksa mempertahankan diri dia sehingga menyakiti binatang tersebut ataupun terpaksa membunuh binatang tersebut. Itu tidak dikira qabak. Itu tidak dikira. Kenapa? Kerana dia dibenarkan oleh syarak, cara dia pertahankan diri, terpaksa menyakiti binatang itu. Itu dipanggil sial. Walaupun terpaksa membunuh. Contoh dia tuan, binatang yang datang menyerang diri dia, itu dia boleh bertahan. Jangan binatang tak datang serang dia bunuh ikut dam, itu memang tak boleh. Binatang datang terkam dia, datang nak terkam, maka dia pertahan diri. Pertahan diri terpaksa macam mana? Terpaksa binatang tersebut luka ataupun mati, dia hantam tuan dengan kayu, mati binatang tu. Tak dikira qabak. Walaupun binatang tu dia beli, tak dikira. Dia bayar lembu buat korban tuan, tak. Lembu tu marah kat dia macam mana, entah naik atas belakang dia, pertahan dirilah dia. Lalu dipukul lembu tadi, dia katak lembu tadi, mati lembu tu. Maka tak dikira qabak. Sebab mempertahankan diri dia daripada diserang oleh binatang, itu ada peruntukan dalam syarak. Terma dia tuan, nama dia sialun. Sad ya alif lam, sialun. Kalau kita hijau Melayu jadi sial lah, S-I-A-L lah. Itu. Okey, habis. Okey, satu lagi. Kalau kita habiskan azam tu. Azam ni kalau tak jelas, tak sunat, jawab. Bunyi macam jelas. Jelas baru sunat jawab. Kalau jelas sunat jawab dan makruh sembah. Tapi kalau tak jelas makruh, tak sunat jawab dan boleh bersembah. Boleh dengar-dengar macam jelas.
Okey, okey, satu lagi betul. Dia ada dua isu je di sini. Dua-dua isu ni dia nak cerita tuan-puan, isu yang tak dikira qada. Kita cerita qada kan, tak dikira qada. Isu yang tidak dikira pindah milik, atau masuk bahasa terma tuan-puan. Kalau kita guna terma tu dia jadi pening. Cuma nak membiasakan bahasa syarak tu je kita guna qada tu. Isu pertama, sial. Kita membunuh binatang yang datang nak menyerang kita, walaupun kita dah bayar binatang tersebut, tuan-tuan, tidak dikira qada, kena pulang balik duit tu. Jangan penjual kata kan dikira dah kat jual beli. Dia kata dah mati tu di tangan kau dah bayar, kau lah bertanggungjawab. Tak, peruntukan dalam undang-undang muamalat tuan-tuan, kalau belum qada dia tak sentuh lagi lembu tu. Tapi kalau dia tarik bergerak dalam lembu tu, qada, dia bunuh, jadi milik dia lah. Dia yang bunuh harta dia. Dia bunuh lembu dia lah. Ni dia belum qada lagi. Dah bayar dah. Belum ambil gaya nak, aku panggil apa? Baru nak qada, masuk baru nak tarik masuk lori, lembu tu naik atas belakang dia. Dia pun tahan terpaksa bunuh lembu tadi. Ataupun terpaksa sakitkan lembu, macam mana tak kisahlah. Dikira qada ataupun tidak dikira qada. Itu termasuk sial. Itu dibenarkan oleh syarak untuk mempertahankan diri daripada serangan binatang, walaupun bukan binatang buas. Daripada serangan binatang, boleh mencederakan binatang, hatta bunuh binatang tadi pun boleh. Cuma kalau tak sepatut bunuh, tak bolehlah, dia kena bayarlah. Tapi terpaksa dia mengelak, terpaksa kena bunuh, kerana kalau tak bunuh binatang itu, dia yang terbunuh. Maka dibenarkan bunuh dan tidak dikira dia yang kena ganti balik. Itu dipanggil merosakkan harta, merosakkan binatang tanpa perlu ganti rugi. Tapi kalau kita binatang termasuk sia, tuan-puan, wajib ganti rugi binatang, harta orang yang kita rosakkan. Contoh tuan-puan, burung bela, orang bela datang rumah kita lastik mati, kita ambil burung tu lempar belakang rumah, tak ada siapa tahu, haram. Di mahkamah pada masyarakat dia dikira lagi teruk. Dia senyap, tak ada siapa tahu pun dia kata. Carilah kawan, merata cari burung dia. Burung ketitik. Kita tak bela burung sini, tak jadi isu lah. Ayam ke, bunuh ayam orang, wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Kenapa? Kerana merosakkan harta orang, wajib ganti dengan nilai. Tapi di sini merosakkan harta orang, sebab tak masuk harta kita lagi, walaupun kita dah jual beli, belum milik kita, tak dikira qada. Sekiranya sial, termasuk dalam peruntukan sial. Baik, peruntukan yang kedua. Peruntukan kedua ni nampak payah sikit tuan-tuan, tapi kita cuba faham saja, walaupun dia tak praktikal lah, kita tak berlaku pada kita. Tapi sial tu berlaku. Seperti membinasakan binatang menyerang, satu, atau sahaya murtad. Hamba yang murtad. Hamba yang murtad. Ataupun dia sama pun dia tu. Di isu yang kedua ni sama je. Atau sahaya itu dibuat menebus pada pembunuhan. Jadi bunuh balas. Hamba dijadikan tebusan untuk bunuh balas. Atau di sini ni bukan mana atau tu apa, dia sedangkan. Tu kena mengaji tu, nanti tak jenuh pening dah. Atau di sini dia makna wawul hayy, sedangkan pembeli itu raja yang memerintah. Ini isu dia tu pana. Jawab, tiada dihukumkan ia telah qada, tak dikira qada. Macam mana tu pan isu hamba ni? Dia juga beli hamba. Okay. Isu dia begini. Jadi hamba ni dia murtad. Sebab tu dia cerita tadi, sahaya yang murtad tu, hamba yang murtad, wal'iyadzubillah. Jadi hamba murtad ataupun hamba yang dibunuh balas, sama je dua-duanya. Hamba yang murtad ataupun hamba yang jadi tebusan untuk bunuh balas. Dia bukan murtad, ada apa-apa dia kena bunuh balas, tapi dia status dia hamba. Pembeli pula siapa tu pembeli hamba ni? Pembeli hamba ini seorang raja.
yang membeli hamba dan belum qabah. Raja belum qabah hamba tu, tiba-tiba hamba tu bunuh ahli keluarga raja. Tu kena bunuh balas hamba tu. Itu yang isu, dia kena bunuh balas. Ataupun dia murtad, hukum bunuh balas juga, murtad. Belum qabah, hamba tu murtad, apa pun murtad kan kena bunuh kan, jatuh hukuman bunuh orang murtad. Ataupun isunya hamba ini dia bunuh keluarga dia raja. Apabila bunuh keluarga dia raja, apa hukum dia? Dia pun kena bunuh balas. Nyawa dengan nyawa, anggota dengan anggota. Potong telinga kena potong telinga dia. Tu qisas. Ini cerita hukum Islam tuan-tuan, jangan teranglah. Tak ada hari ni. Jadi dia belum diqabah, tak dan qabah dia murtad, hukum kena bunuh balas. Ataupun tak dan qabah, dia bunuh keluarga dia raja. Ataupun dia bunuh orang lain, tak kisahlah, tapi mudah nampaknya dia bunuh ahli keluarga. Maka dijatuhkan hukuman bunuh balas ke atas hamba tersebut. Apabila dijatuhkan hukuman bunuh balas, tak apa nak bunuh balas ni, raja telah bunuh balas, dan dia jatuhkan hukuman bunuh, dia bunuh keluarga dia raja. Sebab tu mudah nak faham di sini, kena kait dengan bunuh keluarga raja. Jadi tidak dikira qabah dengan membunuh hamba tersebut, tak kira, dia kena bayar balik duit. Jadi owner hamba tadi kena bayar balik duit kepada raja, walaupun raja itu yang bunuh hamba tu, kerana hamba tu bunuh keluarga dia. Jadi pembunuhan balas balik ni kepada keluarga yang akan bunuh balas. Bunuh balas itu tidak dikira qabah. Penutup tuan-tuan, kita tutup sebab bulan depan insya-Allah kita masuk tajuk baru. Oleh kerana intro ni dia penutup, dia tak perlu detailkan, tak ada isu yang perlu detail, kita baca sahaja. Selagi barang itu belum diqabah, ni penutup tuan-tuan, penjual tiada boleh hendak memperbagaikan. Maksud memperbagaikan ni, tak boleh nak handle ataupun tak boleh nak mengurus ikut suka dia, tak boleh. Apa maksud mengurus itu? Seperti jual, tak boleh jual kalau belum qabah, tak sah jual. Seperti hibah, tak boleh hibah. Barang kita beli depan cashier, kita hibah kepada orang lain, tak boleh. Kena pegang dulu baru boleh hibah kepada orang lain. Jangan bayar air duduk depan cashier, tak pegang pun, melainkan kita dengan barang tu ringan. Kalau kita tempat kita dengan cashier itu dekat, kita boleh nak ambil, cuma kita tak ambil, itu dikira qabah. Tapi contohnya barang tu duduk jauh, walaupun air, tak dikira qabah. Tiba-tiba kawan kita hadiah kat kawan kita, ambil aku beli banyak air tu, ambil. Maka tidak sah dia menhebah kepada orang. Tak boleh bermudah-mudah di dalam sistem jual beli, kerana kesan dan implikasinya haram. Tak sah dia hebah. Macam dia hebah selipar orang. Contoh tu mudah, setengah orang tu dia bagi pinjam orang. Kawan dia kata, saya nak pergi tandah ni, pinjam selipar saya. Dia kata, selipar saya tak boleh, baru, ambil ni, banyak ni. Dia hebah selipar orang nampaknya. Duk benarkan pinjam selipar orang. Ni untuk Bila, untuk Iman, untuk AJK, ambil. Amboi, sedap. Dia duduk jadi para harta orang. Tak boleh, tuan, haram. Dia ada amanatkan apa, dia tak boleh izin harta orang. Macam kita izin harta orang macam ni, tuan, pergi kat rumah orang, ini pun banyak berlaku. Ini kena hentikan pekerja-pekerja haram ni, kerjaan-kerjaan haram ni. Kita nampak tak haram lah sebab tak tahu panduan. Macam orang tak tahu tuan, lampu merah dia tak tahu, dia redah tu. Kita tahu, kita saja je nak redah, tahu lampu merah tu. Tapi oleh kerana kita nak cepat, redah merah ke merah lah. Jadi tak bahaya. Tapi orang tak tahu tuan, dia ingat merah itu boleh. Dia tak tahu undang-undang. Lampu merah dia jalan, lampu hijau pun dia jalan, oranye pun dia jalan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Macam lah orang tak tahu undang-undang Islam tuan, dia buat aja.
Dia pergi rumah orang, tuan-puan, apabila tuan rumah keluarkan air, keluarkan minuman, keluarkan makanan, tuan rumah tak pelawar, tak apa, tak jadi isu. Kita dah belajar, itu ibahah. Ibahah lidiyafah nama dia. Ibahah lidiyafah, tak perlu tuan rumah pelawar. Kita boleh bedal awal lagi. Kita dah dahaga, lambat nak pelawar, duk sembang berjam-jam, tak apa. Tak luruh benda pun tak apa. Kita berdawa. Macam ni, tak ada siapa suruh beroi, tak cakap ustaz. Sembang dah sekat sejam, tak minum lah. Tak suruh pun, saya boleh minum. Kenapa? Ini ibahah lidiyafah. Tapi ada peraturan ibahah lidiyafah. Kerana ibahah lidiyafah, iaitu kita membenarkan orang menggunakan harta kita. Tu ibahah, membenarkan orang menggunakan harta kita pada tempat itu. Jangan tempat lain, tak boleh sapu ambil di rumah. Dan kadar yang dia tetapkan. Maksudnya jangan kita yang lebih tu kita ambil buat balik, tak boleh. Kalau dia bagi kadar ni tuan-tuan, ini saja. Lebih tak boleh ambil buat balik. Kadar ini kita boleh minum kadar yang kita semasa kita berada di sini. Ada orang tuan-tuan, dia bedal separuh. Dia kata separuh dah jadi milik dia. Siapa cakap jadi milik? Dia masuk dalam poket orang. Ustaz tuan-tuan, tak kira lah ustaz pun sama je hukum. Bukan kerana ustaz hukum berbeza. Lain, tak sama je. Buat balik tu. Tak minta izin dengan EJK. Dia kata siapa nak minum air lebih kita? Boleh banyak lagi kegunaan surau. Bukan minum sahaja boleh buat. Bukan milik kita, tak boleh. Kita hanya dibenarkan minum kadar yang kita nak di tempat ini. Tak boleh kita buat balik tempat lain. Isu tuan-puan, ada orang dia tak tahu peraturan, dia siap pelawar. Kawan dia bagi kawan dia, ambil. Tambah. Pelawar kawan tu. Mana boleh pelawar kawan, bukan harta dia. Tak boleh pelawar kawan. Rumah orang tuan-puan. Sebab itu bukan harta dia. Melainkan kita dah kenal kawan kita ni, aku ni juru cakap saja. Kawan aku ni dia malu nak pelawar ni. Makan. Dia macam dia tu rumah. Kalau kita dengan kawan kita dah kenal, tak apalah tuan, kita melawak, kita juru cakap, kita lah macam kawan rumah, macam owner. Tapi kalau kita orang yang tetamu, kita kena follow peraturan diyafah, iaitu peraturan bertamu di rumah orang sekiranya hukum itu berkaitan dengan harta. Itu baru hukum berkaitan dengan harta. Ada hukum lain lagi. Ada hukum adab, apa panggil apa? Adab duduk, adab etika pandangan, tak boleh nak mengendak orang. Mana isteri? Ni anak perempuan mana? Ada anak perempuan dua tak keluar. Tu kira nak je. Itu etika pandangan. Lain, ni baru kira etika interaksi dengan harta. Masuk tandas tak minta, dah masuk tak minta. Ada dalam tandas apa ada dibedah semua. Tengok ada sabun, guna sabun, terai je, bukan nak guna banyak, terai. Tak ada buih pun. Jahanam. Tak jahanam kita orang. Tisu ada, guna. Tisu tak ada. Kalau tak minta izin masuk tak boleh guna apa pun. Masuk tu pun dah tak boleh. Sebab tak minta izin. Melainkan dia sebagai tamu. Ini ada dia bincang. Diyafah ni tuan-tuan, dia panggil ibahah diyafah. Kalau dia dibenarkan bertamu itu, maka pada urufnya barang dia boleh guna, dikira ibahah. Tandah, apa saja dalam tandah ibahah, dia boleh guna. Tak perlu minta izin. Sebab kita dah tetamu, dia anggap apa saja barang yang ibahah ini dibenarkan. Tengok tisu ada, dia boleh. Melainkan tuan-tuan, harta yang perlu minta izin. Contoh tuan-tuan, kita bertamu, dapur tidak dianggap sebagai kawasan yang tamu. Tak boleh, kena minta izin masuk dapur. Walaupun kita bertamu seharian di rumah dia, kena minta izin dapur, dan kena minta izin untuk menggunakan barang-barang di dapur dia. Nak buka peti ais, kena minta izin. Yang kata barang ibahah ni pada urus saja tengok. Urusnya benda kalau kita bertamu, tempat apa benda kita boleh guna. Kalau dalam bilik dia dah benarkan guna bilik, tidurnya, batalnya, kain selimutnya boleh. Dalam tandah, semua barang dalam tandah.
Tapi kalaulah dapur itu lain, kena minta izin. Kalau ada TV tuan-puan, pada urufnya TV itu kena minta izin untuk guna. Kena minta izin. Tak boleh duduk mudah-mudah. Mana channel, mana remote. Tuan kata tak tahu. Dia tolong cari. Tak apa saya cari. Dia lebih daripada tuan lagi. Okey. Okey, cantik soalan tu. Ini uruf. Ni saya biasa buat macam tu. Tapi kita minta izin lah. Kita tengok uruf. Kalau betul dia tak bagi, tak boleh. Tapi kalau betul dia kadang buat ambil hati kita je tak bagi, tak payahlah, tak apa. Susah tu dapur. Tak apa, saya pergi. Tak payah. Itu kita tahu ini dia tak benar. Tak boleh. Sebab ada orang dia tak selesa tengok dapur dia kemas. Dapur dia macam lokal pecah, macam mana. Dia nak jaga juga keaiban dia. Dia tak bagi. Terutama orang perempuan lah. Kata lelaki ni sempoi je rumah tu. Bersempah pun ajak kawan. Perempuan kita tak boleh. Nak ajak kawan beritahu dulu. Sebab nak kena kemah dulu. Kan? Itu tak boleh. Jadi kalau dia kita tengok urus. Sebab kita nak ambil hati dia, nak jaga. Ni makam kita nak kena cuci. Saya tuan-puan, kalau saya kenal rapat kawan saya, memang saya masuk dapur. Saya masuk dapur, bawa gelas kat dapur, basuh. Itu cara saya suka macam tu. Kalau kawan saya rapat. Dan dia kata, tak payahlah, susah-susah apa. Tak apalah, aku tolong. Dia senyap. Makna dia sekadar nak ambil hati kita saja. Dia tak benar tadi. Tapi nampak kalau dia berkeras, tak payah. Anak aku ada. Maksudnya anak aku boleh basuh. Kita okey. Maksudnya memang kita boleh baca, kita kenal kawan kita boleh kenal. Dia tak bagi betul ke ataupun sekadar nak ambil hati. Ini kita kena faham ya. Sama juga dengan duduk. Kan kita kan pandai. Tuan kata duduk belah ni. Tak apa. Saya selesa duduk belah ni. Ataupun dia suruh duduk atas cushion. Kita kan nak nampak hebat sangat atas cushion. Nak duduk bawah je. Tak apa, saya duduk bawah je. Duduklah atas cushion. Nampak dia tu tak kisah pun. Nampak pandangan dia tu. Sebab sekadar nak ambil hati je. Kalau dia tak kisah kita duduk di mana, nampak tak berkeras sangat, dia suruh duduk atas cushion, kita boleh duduk di mana-mana. Tapi kalau nampak dia berkeras, tak, duduk atas cushion. Jangan duduk bawah, duduk atas cushion. Kita faham. Tak boleh duduk bawah. Haram duduk bawah. Dia tak izin duduk di bawah. Sebab itu tempat dia. Dia izin atas. Kenapa tegas rigid? Itu harta dia. Kita tak boleh guna milik harta orang tanpa dia izin. Tempat dia izin atas, bukan bawah. Melainkan kita tahu itu saja dia tu, aku duduk bawah tak apa. Kita kenal lah orang tu, kita urus ni maksudnya kita kena pandai tuan-puan, orang panggil berinteraksi dengan dia, mengenal dia. Kalau betul dia memang tak selesa kita duduk di bawah, maka kita kena duduk atas, meraih dia. Dia nampak kita duduk bawah ni nampak tak selesa sangat, dia tak suka lah. Kalau dia tak suka duduk bawah, kita kena duduk atas. Jadi tuan-puan, poin dia dua benda. Pertama, kena ikut arahan dia. Yang kedua, kena ikut keselesaan dia. Sebab tu kita kena ikut apa dia nak tu. Dia selesa macam mana, dia selesa duduk tempat mana, kita duduk tempat itu. Ada sebab-sebab yang dia suruh tu. Habis tuan-puan, kita tengok dulu sebab kita dah lewat. Kalau kata tak sempat, kita kena sambung lain lah. Bagaimana telah dinyatakan bahawa qadha itu terima serahan dan ambil alih barang yang dibeli, maka pada barang yang boleh bergerak dan diangkat, hasillah qadha itu dengan penjual menghulurkan barang itu kepada pembeli. Ini ringan tuan-puan, tak pegang apa-apa. Dan diambil dan disambut oleh pembeli atau dipegangnya. Pada barang yang tiada boleh dipindah seperti tanah, rumah, pohon kayu dan lainnya, benda itu berat, memadai dengan penjual menyerahkan kepada pembeli dengan lafaz yang menunjukkan suruh qadha. Seperti katanya, sekarang saya kosongkan tanah atau rumah ini untuk anda serta serahkan anak kunci. Ada dua tadi serah kunci dan benarkan dia masuk. Jika ada atau mengalih serahkan anak kunci dan pihak pembeli memasukkan barang-barangnya jika ada, atau mengalih apa yang patut dialih,
tiada mengapa ada tinggal sedikit barang kepunyaan penjual, kerana keadaan semacam itu dimaafkan. Kalau masih ada berbaki sikit-sikit itu dimaafkan, dikira qada juga. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung topik baru belum raya ni. Topik baru tuan-tuan, belum raya ada satu kelas lagi hari Jumaat tu. Kita dah pindah tuan-tuan daripada Rabu ke Jumaat. Ini masuk tajuk baru insyaAllah minggu depan. Betul. Iklan tuan-tuan daripada pihak Rustia ni. Kuliah akan datang Jumaat 23 Jun. Kita dah tukar daripada Rabu ke Jumaat. Tuan-tuan, Jumaat minggu 4. Sebab Rabu tu saya ada berusaha sikit. Jadi oleh kerana jadual surau kita kosong hari Jumaat, saya pilih hari Jumaat tuan-tuan. Jumaat ni kita tak baca kitab ni tuan-tuan. Kitab ni kita tak baca. Dari pihak Rustia atau pihak surau minta kita bincang ringkasan sedikit berkaitan dengan isu semasa fiqh kurban. Sempena nak melakukan ibadat kurban. InsyaAllah kita bincang isu semasa tuan-tuan. Lebih kepada isu-isu praktikal lah kurban. Jadi tuan-tuan nak tanya isu kurban boleh hari Jumaat nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.